Saya punya sepupu punya anak 12 Sudah jalan. sudah Ya, jalan. sudah jalan. Sampai Betul. anak Ya, 12 bulan belum jalan belum lagi. lagi. Ah, Ya, faham. Saya kena tahu ini bukan perlumbaan, tetapi of course kalau sudah tiba satu waktu 18 bulan, 24 bulan masih belum berjalan, yang itu kita kena risau. Okay, Assalamualaikum and hi. Kembali lagi kita dalam podcast Sembang Sihat Santai KMI Tawau Medical Center bersama dengan saya Nur Raslina Anas. Dan saya Azminuddin. Kesihatan Memenuhi memenuhi impian. impian. Okay, baik Encik Azmin. Siapa kita punya host pada hari? Siapa kita punya jemputan Encik Azmin? Ya Encik Lin, hari ini kita membawakan pakar yang terbaik, okay? Di Di KMI Tawau. Tidak lain tidak bukan pakar kanak-kanak kita lah. Mungkin episod sebelum-sebelum ni kita telah bawakan doktor-doktor pakar yang lain. Iaitu di episod pertama kita bawa pakar perbidanan kita lah. Betul. Iaitu Dr. Azhari Syam. Dan untuk episod kedua, siapa Cik Lin? Kita bawakan Dr. Fazli, kita punya pakar tulang. Dan Ya. episod ketiga pada kali ini, Kita bawakan pakar kanak-kanak pula. yeah. Okey, tanpa membuang masa, kata orang tak kenal maka tak cinta lah. Tapi Betul. topik hari ini adalah bukan berkenaan tentang cinta. Oh, bukan, ini dah hasil bibit-bibit cinta lah Cik Lin. Yang halal ya, yang halal. Okey, halal. Okey. Mungkin tanpa kita melarut-larut lagi kan, kita mempersilahkanlah doktor pakar kanak-kanak kita, iaitu Dr. Teo Kai Ming. Apa khabar doktor? Hai, thank you. Terima kasih atas pengenalan yang banyak tentang cinta. Okey doktor, mungkin boleh doktor ceritakan sedikit tentang background doktor. Okay. So, hai, saya Dr. Teo Kai Ming, saya pakar kanak-kanak di KMI Tawau. Baik. Saya sudah bertugas di KMI Tawau sejak 2022 dan sebelum ni memang di sini juga dari tahun 2014 lah. Oh, lama sudah 2014. Tua sudah. Tapi nak pergi masih awal muda doktor. Itu bagus. Ya. Okey doktor. Berbalik kepada topik kita hari ini ya doktor. Mungkin kita cerita secara umumnya lah berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak lah secara umumnya. So, soalan yang pertama ini berkenaan dengan pengalaman doktor sendiri. Dari segi pengalaman doktor dalam klinikal, sebagai pakar kanak-kanak lah. Apakah perkara yang paling kerap dan paling besar yang paling dirisaukan oleh ibu bapa mengenai kesihatan anak-anak? Saya rasa dalam pengalaman saya, kalau untuk ibu bapa lah, kebanyakan kali isu kesihatan utama kalau anak jatuh sakit. Anak jatuh Dan sakit. faktor utama atau gejala utama yang mereka risau adalah pasal demam lah. Demam yang panas, demam yang tinggi, itu yang kalau antara semua adalah salah satu yang paling kerap saya jumpa dan paling kerap parents atau ibu bapa risau lah. Yang kedua, of course, dari segi selera makan kanak-kanak. Kadang-kadang kalau kanak-kanak tidak makan atau selera makan tidak bagus, itu perkara yang mereka risau juga. Dan selain daripada sakit demam, sakit-sakit macam batuk-batuk atau selesma yang lebih berpanjangan, itu banyak kali yang merisaukan ibu bapa jugalah. Okay. Isu lain dari segi nutrisi atau dari segi pemakanan, kadang-kadang kanak-kanak tidak makan atau susah dibagi makan sehingga berat badannya tidak naik atau kurang naik berat badan. Itu pun sesuatu yang biasanya parents tumpukan atau risaulah. Okay. Dan yang seterusnya yang biasanya parents mengemukakan adalah isu-isu pasal perkembangan, terutamanya pertuturan, speech delay, lambat berjalan contohnya, faktor-faktor perkembangan contohnya autism, benda-benda itu yang kebanyakan parents akan risaulah. Tetapi saya rasa dalam sesi podcast ini kita ada kesempatan untuk meneliti satu-satu perkara ini lah. Baik. Okay, terima kasih doktor. Mungkin soalan yang seterusnya daripada Cik Lin. Baik doktor, tadi doktor ada sebut berkenaan dengan kerisauan ibu bapa terhadap demam kan doktor? Okay, kita tahu demam ni adalah antara perkara yang sering berlaku kepada kanak-kanak. Kita tahu kan? Yeah. Dan benda ni akan membuat ibu bapa serba sedikit panik berkenaan dengan demam. Okay, mungkin doktor boleh share serba sedikit
sebenarnya pada tahap bila ibu bapa ni dia perlu risau tentang keadaan demam anak mereka tu, dan macam mana pula cara untuk kita ibu bapa membezakan antara demam itu berpunca daripada jangkitan ringan ataupun menjadi salah satu tanda jangkitan yang serius tu, doktor. I mean, persoalan pasal demam tu, kita kena faham bahawa demam tu sebenarnya adalah satu simptom atau satu petanda di mana badan tengah melawan jangkitan kuman. Okey, itu salah satu dia punya simptom saja. Okey, dan demam sebenarnya bukan musuh utama. Yang kita kena tahu adalah mengapa kanak-kanak atau mengapa anak ada demam. So bukan setakat angka pada termometer tu atau penyukat suhu yang kita kena risau pada, tetapi kena fikir mengapa anak ada demam. Sebab bukan semua demam reflection jangkitan yang serius, tetapi ada beberapa ciri yang biasanya kita kena lebih menumpu bila ada demam lah. Number one, saya rasa yang paling ketara ialah kalau anak masih sangat kecil. So untuk bayi-bayi yang kurang daripada 3 bulan, itu usia yang di mana imun badan mereka belum lagi cukup matang. So kalau ada demam atau terutamanya demam yang tinggi, suhu 38 darjah Celsius ke atas, yang itu kena mengambil tumpuan lah. Okay. Isu yang kedua adalah kalau anak nampak sangat letih dan lemah, walaupun demam sudah surut, sudah makan ubat demam okey sudah, tetapi anak masih tidak mau main. Okey, letih, lemah, tidak bermaya, itu sesuatu yang kita kena bawa pergi doktor untuk cek lah. Yang ketiga, kalau ada ciri-ciri atau simptom-simptom yang lain, contohnya susah bernafas, okey, atau nafas laju, tidak mau makan minum, dibagi air, terutamanya minuman lah, dibagi air tidak mau. Kalau selera makan tak seberapa okey, asalkan minum itu masih okey, tetapi kalau langsung tidak mau minum, itu boleh mendatangkan sampai dehydration atau kekurangan air, pun sesuatu yang perlu dirisaukan lah. Seterusnya, kalau ada ciri sawan contohnya, atau ada ruam-ruam yang pelik, atau ruam-ruam yang bukan ruam yang kalau ibu bapa tengok, ini nampak macam tak normal punya ruam, benda-benda macam tu kena mengambil tumpuan dan mengambil perhatian dan kena jumpa doktor lah. Okey. Kalaulah contohnya dengan demam, anak masih main, masih aktif, masih boleh bergurau-gurau contohnya, yang itu kita boleh kata lebih relax sikit, tetapi secara umumnya biasanya saya bagi tahu parents, kalau untuk sebagai apa yang kita panggil mother's instinct lah, di mana ibu bapa rasa macam tidak sedap hati terhadap sesuatu, lebih selamat kita cek lah. Rupanya ada jugalah doktor, maksudnya demam tapi still aktif. Ada juga budak. Sebab sesetengah kadang-kadang, sebab demam seperti yang saya kata adalah simptom gejala jangkitan. Okey, jangkitan boleh disebabkan oleh jangkitan bakteria dengan jangkitan virus. So kebanyakan jangkitan-jangkitan yang lebih ringan sikit boleh mendatangkan demam, tetapi tidak seberapa membebankan anak. So demam tetapi masih pandai main atau masih aktif, masih okey lagi. Ya. Dia tidak akan aktif macam 100% aktifnya, mungkin 70% macam tu. Tetapi kalau ada ciri-ciri yang seperti yang saya nyatakan yang langsung tidak mau main tu, atau parents rasa macam ini tak betul sudah, dan lebih selamat kita cek lah. Okay, baik. Mungkin saya tertarik dengan satu yang tadi soal perkembangan yang dirisaukan oleh ibu bapa lah, especially untuk ibu bapa yang baru lah, kan kita katakan. Soal tumbesaran doktor. Mungkin sebab zaman sekarang ni kita nampak, kita lihat kanak-kanak sekarang tumbesarannya terbantut, kan? So mungkin doktor boleh ceritakan sedikit lah. Adakah setiap kelewatan itu, tumbesaran kelewatan itu membimbangkan, atau julat normal ibu bapa perlu pahami supaya tidak perlu panik lah tentang tumbesaran tu? I think yang untuk kanak-kanak tumbesaran ada dua jenis lah. Satu yang kita panggil, apa yang mungkin Encik Azmin ceritakan adalah apa yang kita panggil perkembangan ya, atau betul. development kanak-kanak dari segi perjalanan, dari segi pertuturan, dari segi pergaulan dengan orang lain. So semua ini adalah apa yang kita panggil milestone atau tahap-tahap yang setiap kanak-kanak harus mencapai pada satu waktu lah. Okay. Tetapi ingat yang
milestone ini bukan sesuatu yang ditetapkan mesti tarikh ini yang 2 bulan mesti buat macam ni. 6 Okey, bulan faham. macam mana. Dia ada satu julat lah. Of course kalau laju sikit kanak-kanak tu berjalan contohnya, then itu okey, tetapi kalau tiba satu waktu di mana anak tu belum berjalan lagi, so kalau kita sudah melimpasi dia punya milestone yang kita panggil yang tahap yang sempadan tu, then yang itu kita kena risau. Dan dalam perkembangan kanak-kanak biasanya kita ada satu jadual atau satu set ciri-ciri yang kita pantau dari segi perkembangan pergerakan, dari segi pertuturan, dari segi interaksi dengan orang lain atau sosial, okey, dan dari segi penggunaan atau kita panggil fine motor skills lah. Okey. So yang itu biasanya kita reference. Contohnya kalau berjalan, kita mau kanak-kanak atau anak tu boleh berjalan sebelum umur 18 bulan. Sebelum umur 18 bulan. So itu yang kita punya had sempadan perkataan mungkin 1 hingga 2 tahun macam tu mesti ada perkataan. So biasanya dalam review atau masa kita bagi vaksin untuk baby atau yang kita panggil well child review tu, kita akan tengok perkembangan kanak-kanak tu dan ikut dia punya umur lah. Okay. Yang saya nak tegaskan adalah untuk parents ialah jangan kuat tengok mesti ini dan ada parents juga yang khawatir kalau dia bina saya punya sepupu punya anak 12 sudah jalan. 12 bulan belum jalan lagi. Kena tahu ini bukan perlumbaan, tetapi of course kalau sudah tiba satu waktu 18 bulan 24 bulan masih belum berjalan, yang itu kita kena risau. Tetapi kalau laju, asalkan tak kira laju lambat, asalkan di dalam julat tersebut, dan masih okey lagi, kita boleh memantau lah. Okey, sedikit soalan doktor, bukan dengan adakah dia boleh dirawat atau macam mana? Okey. Dari segi masalah perkembangan, ini banyak bergantung kepada punca tersebut. Okey. So kalau contohnya masalah lewat bercakap, okey. Andai kata masalah lewat bercakap tu mungkin berpunca daripada pendengaran. Maksudnya pendengaran kanak-kanak tersebut kurang, contohnya ada isu-isu pendengaran, dan of course kalau dia tidak dapat mendengar, dia tidak dapat mencontohi bahasa, pertuturan dengan semula jadinya akan lambat. So kalau dirawat pendengaran dia akan okey. Okey, tetapi kalau masalah perkembangan yang lain, contohnya masalah apa yang kita panggil cerebral palsy, di mana dia ada kecederaan otak waktu dalam rahim, yang itu adalah sesuatu yang berkekalan. So dari segi rawatan maksudnya kembali pulih kepada 100% dan mungkin agak sukar. Tetapi banyak yang kita boleh buat dari segi terapi. Sama dari segi fisio, dari segi speech and language therapy yang boleh membantu memaksimumkan potensi kanak-kanak tersebut. So istilah rawatan tu lebih kepada terapi untuk memulihkan, okey, tetapi bukan bahasa Inggeris kita panggil cure, di mana dia rawat hilang sepenuhnya, dan dari segi itu memang lebih sukar dicapai lah. So meaning dia tidak ada satu macam ubat-ubatan lah yang tidak ada. Kebanyakan kali tidak. Ya, seperti yang saya kata ada condition-condition tertentu yang mungkin ada ubatnya, tetapi untuk masalah atau isu-isu perkembangan kebanyakan kali dia memerlukan terapi, okey, dan kerjasama antara dari segi ibu bapa, cikgu-cikgu pihak sekolah, okey, dan pakar-pakar terapi. Baik. Okey.